Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العظيم. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab, tidakkah engkau perhatikan dan berasa pelik wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberikan sebahagian dari kitab, yakni kitab Taurat. Yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka percaya kepada benda-benda yang disembah selain Allah dan kepada taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, dan mereka pula berkata, yakni memuji kepada orang-orang kafir musyrikin di Makkah, bahawa mereka, yakni kaum musyrik itu lebih betul jalan agamanya minal ladzina amanu sabila, daripada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ayat dahulu memperkatakan tentang akhlak seorang anggota masyarakat, dan dinyatakan juga masyarakat terdiri daripada berbagai-bagai kumpulan dalam masyarakat, rakyat dan pemimpin. Masing-masing diikat dengan akhlak suka tolong-menolong antara satu dengan lain. Ayat yang kita baca ini masih lagi bercakap pasal hal masyarakat, tetapi daripada bercakap pasal daripada hal mengenai orang awam kepada bercakap mengenai pemimpin pada asalnya ialah ulama seharusnya menjadi pemimpin, sebab mereka mempunyai ilmu, dan kepimpinan sangat-sangat memerlukan kepada ilmu pengetahuan. Bagaimana boleh memimpin jika seorang tidak mempunyai ilmu? Sudah tentu orang yang berilmu. Zaman turun Al-Quranul Karim ini, orang Yahudi merupakan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam apa bidang sekalipun akan diserahkan kepada mereka. Orang-orang Mekah, orang musyrikin tidak mengetahui, mereka rata-rata buta huruf. Mereka tidak boleh diserahkan kepimpinan kepada mereka, sebab mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang kitab suci. Sumber ilmu pada ketika itu, sumber ilmu ialah wahyu, kitab suci Taurat. Dan apabila tidak ada ilmu tentang kitab suci Taurat dan sumber-sumber ini, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang membaca dan menulis, maka sumbernya ialah khurafat. Khurafat ini namanya al-jibtu, namanya at-taghut, khurafat. Pimpinan ulama perlu ada syarat-syaratnya. Syaratnya ialah mereka tidak termasuk dalam golongan maslahi. Maslahi ini mengambil kepentingan, mengutamakan kepentingan diri. Maslahi, menggunakan maslahat diri. Jika kalangan ulama mempunyai kepentingan ini, maka mereka tidak layak untuk memimpin. Sebab nanti apabila diberi serah kepimpinan kepadanya, mereka akan mengambil hak-haknya saja dan melupakan hak orang lain. Ini yang diperingatkan dalam Al-Quran mengenai pemimpin dari kalangan ulama. Tidak timbul masalah selain, tetapi pengertian ulama di dalam Al-Quranul Karim kita seharusnya rujuk kepada bagaimana penggunaannya. Penggunaannya ialah kepada orang yang berilmu, mempunyai ilmu pengetahuan tentang hal kepimpinan, tentang hal negara, tentang hal masyarakat, tentang hal hukum yang pertama sekali. Hukum, yakni hukum Allah, hukum wahyu. Hukum sumbernya ialah Taurat. Ayat ini menyatakan, ayat ini memperkatakan tentang kepimpinan ulama. Kitab-kitab menyatakan sebab turun ayat ini ialah berkenaan dengan seorang Yahudi namanya Ka'b bin al-Ashraf. Ka'b bin al-Ashraf ini bersama 70 orang daripada Yahudi pergi ke Mekah. Mereka pergi ke Mekah tujuannya untuk mengadakan satu pakatan
pakatan dengan orang-orang Mekah untuk menjatuhkan kerajaan baru di Madinah selepas daripada peperangan Badar. Sebelum daripada peperangan Badar, orang Yahudi mengadakan ikatan dengan Nabi. Nabi sampai di Madinah, Nabi mengadakan ikatan dan wujudkan satu Dusturul Madinah, perlembagaan Madinah. Jadi di bawah Dusturul Madinah ini hendaknya hidup semua bangsa, semua keturunan, sama ada daripada Makkah ataupun daripada Yahudi, dan semua orang patuh kepada ni. Perkara yang pertama sekali ialah menghormati antara satu dengan lain. Itu prinsipnya. Kemudian berlaku peperangan Badar. Bila berlaku peperangan Badar, orang Yahudi pada mulanya mereka setia kepada kerajaan Islam di Madinah. Tetapi apabila berlaku kekalahan pihak muslimin dalam peperangan Badar, kerana kelemahan-kelemahan yang kita sebutkan dahulu, Yahudi mula bermain politik. Bagaimana mereka bawa 70 orang ke Mekah untuk bertemu dengan pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah pada ketika itu namanya Sufyan ibn Harb, Abu Sufyan. Datang berjumpa dengan Abu Sufyan dengan membawa 70 orang pengikut-pengikutnya untuk menyatakan kita perlu bekerjasama. Mereka ingin bekerjasama dengan orang musyrikin dalam usaha dalam menghadapi matlamatnya ialah menjatuhkan kerajaan pimpinan Nabi Muhammad, kata mereka. Jadi pergilah, pada mulanya mereka datang, kemudian disambut oleh Abu Sufyan dengan sambutan rasmi yang paling istimewa. Mereka berikan rumah mereka sebagai tempat penginapan tetamu daripada Yahudi ini. Berbualah mereka dengan penduduk-penduduk Makkah, jadi pimpin Abu Sufyan dan Ka'b bin al-Ashraf yang membawa 70 orang untuk bertemu, bermimpin berunding. Dalam perundingan itu Abu Sufyan kata, kami kurang percaya kepada Tuan, sebab Tuan mempunyai kitab dan mempunyai beberapa persamaan dengan Nabi Muhammad yang juga membawa kitab. Tuan ahli kitab, Muhammad juga ahli kitab. Kitab Tuan Taurat, kitab ianya Quran. Beberapa persamaan ada adanya, sama-sama mentauhidkan Allah. Jadi dengan itu kami tidak percaya kepada Tuan. Boleh jadi Tuan ini buat pengakuan di sini, kemudian Tuan hapuskan perjanjian itu. Jadi bagi meyakinkan kami minta Tuan sujudkan kepada berhala kami dulu. Sujudkan kepada berhala kami. Maka orang Yahudi pun sujud dengan perbuatan mereka. Sujudlah sebagaimana orang kafir musyrikin sujud. Ka'b bin al-Ashraf, maksud mereka untuk mengambil hati orang-orang musyrikin, kerana mereka ini, Yahudi ini telah sanggup sujud kepada berhala mereka yang namanya Jibt dan Taghut. Nama berhala Jibt dan Taghut. Bila begitu berlakulah ikatan, perjanjian di antara dua puak yang namanya Yahudi, pimpinan Ka'b bin al-Ashraf dan Abu Sufyan. Bila begitu kalangan masing-masing tidak berapa percaya lagi. Tak percaya, boleh jadi pura-pura ni sujud pada berhala ni untuk nak tipu ni. Sebab Yahudi pun mereka telah dengar sebelum ini penipu, ulama menipu, ulama Yahudi. Jadi oleh kerana itu Ka'b kata, kalau korang percaya, jom kita pergi, katanya, kepada tengah-tengah Kaabah. Tengah-tengah Kaabah kita berjanji di sana, buat satu perjanjian di tengah-tengah Kaabah, supaya perjanjian ini tidak ada siapa pun dia boleh menghapuskan, kerana nilainya tinggi disebabkan tempat itu tempat suci. Kaabah pada ketika ini masih dalam milik musyrikin lagi. Makkah belum lagi dibuka semula. Fath Makkah pada tahun yang ke-8. Ini pada tahun yang kedua, yang ketiga. Masuklah mereka bersama 30 orang yang dibawa masuk ke dalam Kaabah. Mereka berjanji di sana, untuk berjihad, sama-sama berjihad memerangi Nabi Muhammad. Maka mereka pun melakukanlah apa yang diseru oleh Ka'b bin al-Ashraf yang kita sebutkan dahulu. Kata puak-puak Abu Sufyan, dia kata, tuan-tuan tahu membaca kitab, tetapi kami tidak tahu membaca kitab. Tuan-tuan perlu nyatakan kepada kami
Mana Abu Sufyan ni nak pegang ni? Bukan cerdik Abu Sufyan ini sebenarnya. Abu Sufyan kata, Tuan sebelum daripada beri satu keputusan, katanya satu pendapat yang kami sangat perlu kepada jawapan daripada Tuan. Mana satu agama kami ke agama Muhammad yang betul? Abu Sufyan minta Ka'b bin Ashraf, pemimpin Yahudi. Agama kami ke yang betul, agama Tuan yang betul? Agama kami ke yang betul ataupun agama Muhammad? Minta Ka'b bin Ashraf jawab. Ka'b bin Ashraf kata, saya tak tahu agama Tuan agama apa. Agama Tuan dan agama apa? Abu Sufyan kata, agama saya ialah agama musim haji, kami beri minum orang haji. Kami menyembelih kurban cara jahiliah lah. Kami menyembelih kurban, kami menghormati para tetamu, kami tolong orang yang susah, kami mengukuhkan tali persaudaraan Islam, kami memakmurkan rumah suci, kami bertawaf mengelilingi Kaabah ini, kami bertawaf pula dalam keadaan bogel. Itu agama kami. Kata Ka'b bin Ashraf, kalau begitu agama Tuan baik daripada agama Muhammad. Agama Tuan baik. Salah. Abu Sufyan pun semuanya percayalah kepada Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Ashraf pada ketika ini tertekan matlamatnya satu saja, ialah meruntuhkan kerajaan Islam Madinah. Jika Abu Sufyan menuntut daripada Yahudi ini lebih daripada itu, lebih nescaya dipatuhi oleh Yahudi, sebab mereka ini mahukan penyokong, mahukan pengundi. Jadi oleh kerana mahukan pengundi ini, mahu penyokong, mereka sanggup melakukan apa saja yang dituntut oleh orang Mekah, oleh kaum musyrikin Mekah. Ayat ini diturunkan mengenai perkara ini, iaitulah kepimpinan ulama yang seumpama ini tidak boleh dipercayai sama sekali, kerana mereka matlamatnya ialah merebut kuasa. Apa yang ada hatta agama sekalipun mereka boleh selewengkan, disebabkan cita-cita mereka tidak ingin melihat Nabi datangnya daripada kumpulan lain dan kepimpinan beralih daripada Yahudi kepada orang Arab. Kita ikuti ayatnya. Katanya, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Engkau tidak lihatkah wahai Muhammad, orang-orang yang telah diberi kepada mereka sebahagian daripada kitab, nasiban, sebahagian daripada kitab. Mereka ini kedudukannya mulia tinggi sebab kemuliaannya mereka mempunyai sebahagian daripada kitab. Ada bahagian, bukan semua kitab dalam kepala mereka, tidak, sebahagiannya saja. Kitab ini memang telah diakui oleh Al-Quranul Karim sebagai kitab. Bagaimana sikap mereka? Sepatutnya apabila mereka mempunyai kitablah yang memandu mereka. Kitablah yang menjadikan pedoman kepada mereka untuk menentukan untuk hala tuju mereka, kemana seharusnya mereka pergi. Tapi sayang, golongan ini yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada al-jibti dan at-taghut. Mereka beriman kepada berhala. Bila diminta supaya mereka sujud kepada berhala, mereka sanggup sujud kepada berhala. Sedangkan ini tidak pernah berlaku di dalam sejarah mereka. Ini adalah perbuatan syirik, perbuatan yang sangat bertentangan dengan kitab Taurat yang ada. Kitab Taurat mengajar mereka tauhid, bukannya syirik. Tapi sanggup syirik ini orang ini. Orangnya namanya Ka'b bin Ashraf, pemimpin dan ulama Yahudi yang terkenal pada zamannya. Yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Apabila mereka diminta supaya memberi ulasan mana satu agama yang betul, sama ada agama Islam pimpinan Nabi Muhammad ataupun agama syirik. Agama kami, kata orang Mekah, kata Abu Sufyan, agama mana? Mereka sanggup berkata agama syirik yang betulnya, padahal mereka tauhid. Mereka berpegang kepada agama tauhid, iaitu agama Yahudi. Namun apabila mereka terdesak oleh kepentingan sendiri, kepentingan diri mereka, kepentingan merebut kuasa, mereka sanggup gadai segala-galanya. Hai Muhammad, kamu tidak lihatkah mereka ini? Sepatutnya kamu mengambil pengajaran sepenuhnya daripada golongan yang seumpama ini. Kuasa tidak boleh diberi sama sekali kepada mereka yang mempunyai kepentingan. Mereka yang berhasrat untuk memelihara kepentingan diri, tidak boleh diserahkan kuasa kepada mereka. Ini namanya qiyadatul ulama, kepimpinan ulama. Ulama yang ditentukan, ulama maknanya orang yang berilmu, mereka seharusnya mempunyai sifat-sifat khas. Yang pertama sekali matlamatnya ialah tidak maslahi, bukan daripada golongan yang ingin merebut peluang yang ada.
Wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda, mereka itu lebih mendapat petunjuk daripada orang-orang yang beriman, lebih mendapat bimbingan, jalannya lebih lurus dan lebih betul. Sanggup mereka berkata demikian. Jadi ini satu panduan pedoman yang diperingatkan oleh Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad. Dalam contohnya ialah Yahudi pada zaman itu. Tetapi boleh jadi hari ini pun Yahudi masih ada. Yahudi, kalaupun bukan Yahudi tetapi semangat Yahudi, politik Yahudi masih berjalan kerana Yahudi mempunyai cita-citanya sendiri dan mereka mempunyai kaedah cara bagaimana untuk mengembangkan pengaruh mereka. Wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula menyatakan akibat daripada akhlak mereka yang buruk itu. Ulaikal ladzina la'anahumullah. Itulah orang yang dilaknat Tuhan. Orang yang meletak kepentingan diri itu mengatasi kepentingan agama, Allah kutuk mereka. Ulaikal ladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajid lahu nasira. Sesiapa yang dilaknat oleh Allah, yang tidak ada lagi penolong baginya. Islam mahu seorang itu berjihad, berkorban demi untuk kepentingan agama. Biar agama hidup, biar mereka mati asalkan agama hidup. Itu yang ditanam oleh Islam, dan inilah yang diterima oleh para sahabat, dan inilah menyebabkan ramai terkorban syahid dalam peperangan Badar, peperangan Uhud, dan sepanjang zaman awal Islam, bagaimana untuk mereka mengembalikan kedudukan Islam. Keradaan jihad ini ada pada mereka. Tetapi golongan maslahi ini tidak begitu. Oleh kerana itu mereka dikutuk oleh Allah, dan barang siapa yang dikutuk oleh Allah, maka tidak lagi tempat yang boleh mereka mendapat pertolongan. Tidak lagi pertolongan bagi mereka. Demikianlah ayat mengingatkan kepada kita satu sikap yang sangat penting, iaitu sikap beragama. Agama dan kepentingan diri tidak boleh dihimpunkan sama sekali. Barang siapa mengambil kepentingan diri, agama akan dibelakangkan, agama akan dikesampingkan. Ini boleh berlaku sepanjang sejarah hidup manusia. Kemudian seterusnya, am lahum nasibun minal mulk. Allah SWT.